Aku berani. Ini akan aku hadiahkan kepada Datuk. Jalan! Yang nampak api itu kurang periksa, Datuk. Biasanya pulau itu tidak ada orangnya. Datuk, perintahkan orang-orang supaya kita rapat ke sana. Woi, muda! Ingatkanlah yang badan. Aduhai zaman dulu. Aduh. Dia lagu Raja Bulu belang jantan. Baik. Bawa saudara kita dan pergi periksa. Kalau ada saudara kita yang mati, bawa pergi ke sampan. Pergi sekarang. Bulu belang Jamal. Pergi periksa perempuan-perempuan itu. Siapa mereka? Baik, Datuk. Datuk, semua perempuan sudah balik ke Kuala Kedeli. Hanya perempuan ini yang hendak pergi ke Kota Tinggi. Jadi tidakkah suka kamu balik dengan mereka? Tidak, Datuk. Hamba yatim piatu, Datuk. Ibu bapa hamba telah dibunuh oleh lalut. Yang tinggal hanya Datuk hamba di Kota Tinggi. Jadi maksud kamu nak ke Kota Tinggi? Hamba berharap sangat, Datuk. Siapa nama kamu? Wan Anom, Datuk. Baiklah, kalau begitu kamu boleh ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Datuk.
Jangan bersusah hati, Wan Anum. Sabarlah. Tak lama lagi kita akan sampai. Terima kasih, Datuk. Tak terbalas budi Datuk terhadap hamba. Itu tidak mengapa. Ya, memang sudah kewajiban saya. Awang, antar Cik Wan Anum pergi ke rumah Pak Mahat. Baik. Silakan. Bekasi Ramang di Kitab Pengarah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patih harap diampun. Dengan berkat daulat tuanku, Patih telah dapat menewaskan lanun-lanun yang membuat kekacauan di Kuala Sedeli. Sangat gembira kita mendengar. Datuk Benda Dalam, tuanku, bawa sepasang persalinan dan 11 krismas. Tuanku, sampai ke hadapan Megat Jiram. Megat Sri Rama telah berjasa kepada beta. Beta suka menghadiahkan sepasang persalinan dan sebilah keris kebesaran negeri. Bagaimana fikiran pegawai sekalian? Patih sekalian bersetuju. Mulai daripada sekarang, Megat Sri Rama adalah bergelar Datuk Laksmana Megat Sri Rama. Jasa Megat Sri Rama terlalu kecil, tuanku. Belum layak diberi gelaran Laksmana, tuanku. Ampun Patih, tuan. Gelaran itu adalah daripada beta, Tuan Wijali. Beta boleh melantik sesiapa juga yang telah berjasa kepada beta dan negeri. Terima limpah kurnia tuanku, terjunjung di atas batu Jemala Parti. Dengan nama Allah, Patih bersumpah, selagi hayat di kandung badan, Patih akan taat dan setia di atas titah perintah tuanku. Bagus. Baiklah, Datuk Bendahara, bersurai kita. Ada kabaran baik, Datuk. Kabaran apa? Ada seorang lelaki. Oh, cantik, Datuk. Mana cantik dengan isteri aku? Mana, Datuk? Isteri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat, isteri yang muda, bodoh. Oh, Datuk kan cantik dia lagi, Datuk. Isteri Datuk, hidungnya kemik. Mancung. Mancung? Iya, Datuk. Datuk! Di mana ada? Yo, Pak Mahat, Datuk. Lebih baik lekah Datuk minumnya. Mengapa kau cakap begitu? Ikan cepat, mudik ke hulu, ikan harapan, putih dadanya. Siapa cepat, dapat dahulu. Siapa kemudian, putih matanya. Wancoy, burung dah masuk ke sangka, apa yang nak dibimbangkan lagi? Datuk, burung-burung lepas tu. Kalau Datuk dengar, nanti aku lepas. Wancoy, ini Tuan Wijali. Siapa yang berani mendahului aku? Bodoh. Kalau boleh, Mas ya, segera kalah. Sebab saya bimbang kalau bunga itu dipetik orang, Mas ya. Jangan bimbang tu. Kalau ada jodoh,
Ikan di darat, asam di laut. Ikan di darat, asam di laut. Apa pula? Asam di bukit, ikan di laut, saling bertemu tu di dalam kuali. Terima kasih, Mak Pia. Wang. Bawa barang yang aku katakan tadi. Mari. Kalau gitu tu, biarlah Mak Pia minta diri ya. Baiklah, Mak Pia. Nampak bekerja keras sama apa Nampaknya kedatangan Sia ini ada mempunyai hajat. Iya, Pak Mat. Berapa tinggi pucuk pisang, tinggi lagi asap api. Berapa tinggi gunung ledang, tinggi lagi hajat di hati. Berpantun pula si Pia ni. Awak jawablah, weh. Anak bukit menjual terbat, tempat dijual terperahu. Kalau sungguh hati berhajat, sitalah terangkan, kami nak tahu. Buah kedondong dari Danga dibawa orang ke negeri Yaman. Niat hati nak menyunting bunga, bunga yang kembang harum di taman. Bunga mawar, bunga melati, manakan sama bunga pekan. Kalau sungguh hajat di hati, sila sunting, kami izinkan. Bagaimana pikiran awak, weh? Kalau sudah jodoh mengambil, apa nak buat? Sedangkan anak pengail kahwin dengan puteri raja. Kalau neneknya sudah bersetuju, tepuk dada tanya selera lah. Saya ikut saja. Barulah puas hati saya, Pak Maan. Tentang antaran, nantilah kita rondengkan. Tapi jangan bimbang. Berapa saja, Datuk Laksamana sanggup mengisi. Itu terserahlah pada Cetia. Sifatkanlah wewenang itu seperti anak Cetia sendiri. Kalau begitu terima kasihlah Pak Mat. Saya minta dirilah Cik Ima. Lekas ingat awak. Belum tunggulah tadi. Alah banyak kerja di rumah tu. Berhenti sini dulu kita makan-makan. Tak apalah Pak Mat. Apalah. Alhamdulillah cantik jadi tak ada hati. Terima kasih. Sama. Jangan dia dengar apa cerita kita tadi. Tentu dia merasa malu. Dah maknya. Kalau begitu awak beritahu kepada dia. Itu salah awak. Yang bagus bagi tahu. Kan manis saya laki-laki weh. Apa salahnya? Mari kita sama-sama. Mari. Amal lagi. Nampaknya perundingan kita telah mendapat keputusan dengan sebulan sekada untuk melangsungkan nikah kahwin cucu Cik Mahan pada 2 hari bulan yang akan datang bersamaan hari Khamis malam Jumaat bulan sulung alut. Apa kata Cik Mahan? Bagi pihak saya, apa yang dirundingkan, saya bersetuju. Alhamdulillah, bagus. Bunga teratai, kembang tertadi, warna nom sayang. Tersekat, maju tersekat di ufuk dulu. Sebelum sampai hajat di hati.
pada umur bertemu. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Ditewaskan oleh Megat Sriram. Seorang perawan cantik yang hamba dapat tahu dikuasai diri telah dibawa oleh Megat Sriram kemari. Perawan itu untuk diserahkan kepada Datuk. Hamba telah tahu di mana ada perawan itu sekarang. Tak mengapa. Ini hari kita tewas. Nanti di satu masa Megat Sriram akan mati di hujung senjata kita. Benar Datuk. Selagi belum hamba dapat tewaskan riwayat hidup Megat Sriram, selagi itu belum puas hati hamba Datuk. Kumpulkan lalu-lalu, buat kacau di laut. Segala badra saudara-saudara yang datang tak meniaga di sini, rampas hartanya. Itulah peluang untuk kita bertemu dengan Megat Srirama yang berkenan Laksmana. Apa? Megat Srirama telah dapat gelar Datuk Laksmana? Ya, sebab dia dapat melewat skin kita. Sepatutnya hamba yang layak menyandang jawatan itu. Benar Datuk. Tetapi pangkatnya itu tidak lama. Akhirnya Datuk juga dapat menyandangnya. Bagus. Mari, silakan. Megat, jangan dibiasakan bawa kabaran ke dalam rumah ini. Nanti buruk akibatnya. Baik. Waalaikumsalam. Oh, Datuk. Jemput Datuk. Ya. Duduk, Pak. Tuh. Siapa tu, Su? Budak-budak ini pemalu benar, Datuk. Pemalu itu memang pakaian gadis-gadis Melayu, Pak Mat. Kita duduk, Tok. Nampaknya kedatangan Datuk ini ada mempunyai hajat. Timbang bukan sebarang timbang, masakan sama timbang kan? Datang bukan sebarang datang. Datang hamba membawa arti. Kalau sungguh ingin serati, dalam kolam diterlepaskan. Kalau sungguh membawa arti, maksudnya cobalah Datuk terangkan. Betul. Orang Jawa menayang ketupat. Ketupat di ayam, di atas kita. Hajat di hati tidak mengikat. Burung idaman di dalam sangkar. Oh begitu. Ya duduk Tok. Orang Aceh dari seberang, seorang satu membawa rebana. Burung sudah dipikat orang, dipikat oleh Datuk Laksmana. Kalau begitu, dia amat dulu. Datuk, dipotong dulu Tok. Datuk. Nampaknya Wananum telah dipinang oleh Laksmana. Tapi hamba tak putus harapan. Biar hamba putih tulang, jangan hamba putih mata. Apa yang Datuk nak hamba perbuat? Hamba berkehendakkan Megat melarikan Wananum dari rumah Pak Mat. Itu Datuk jangan bimbang. Hamba akan tunaikan segala kehendak Datuk. Bagus. Hamba harap berjaya. Baik, hamba akan kerjakan. Terima kasih.
Nampaknya kita sudah selamat. Baik. Apa yang telah terjadi, Paman? Oh, Datuk. Entahlah, Datuk. Abang sedang tidur, Datuk. Habis abang dengar orang menjerit. Sekarang abang bangun, abang tengok. 2-3 orang melarikan warna itu. Hamba tak acam siapa-siapa orang itu, Datuk. Hamba dapat mengagak siapa mereka itu, Paman. Datuk, biar hamba kejar si berjabah itu. Bagaimana? Datuk, kiranya kalau tidak ada keberatan bagi Datuk, tidaklah keberatan hamba Datuk sebentar. Ada perkara hamba Datuk nak undingkan. Silakan, Paman. Baik, Datuk. Itu masuk, Datuk. Itu duduk, Datuk. Terima kasih, Paman. Weh. Mari cepetan. Aduh. Ada apa ini? Ada perkara yang nak dirundingkan, weh. Begini, weh. Abang jemput Datuk ni ke rumah kita. Nak ajak Datuk buat akad. Kalau dapat kerja nikah kahwin ni kita segerakan. Kalau takut perkara yang buruk nanti berlaku lagi pula. Bagaimana fikiran kau, weh? Ikut suka awak lah, weh. Begitulah pendapatan saya suami isteri, Datuk. Bagaimana fikiran Datuk? Makan tu. Baik, Duk. Makanlah, Duk. Ini buat apa yang buat ni? Bagus. Makan tak? Ya. Budak-budak begini. Makan, Duk. Pandai warna ni. Yalah. Jangan. Bagus, Duk. Jadi ini Datuk ni lama ada nak cerita dengan kamu antara kedua ni, Cu. Cerita apa tu? Bapa tak kata hujan mak negeri orang, hujan batu negeri sendiri takkan sama negeri sendiri. Oh, jadi maksud tu ni nak balik lah. Kerana Datuk ni memang dah lama di sini. Jemput makanlah saya. Makan. Tak ni, tak selera ni. Kenapa? Mari makan. Kenapa? Iya ke? Kalau tu dah pergi ke sana ulang-ulang lah tak mari ya, Dok. InsyaAllah Datuk ni tak lupa. Ada apa ni? Ada? Wah, siap sajalah buah baru, berunduk, buah rasa untuk orang minum. Nak buat apa tu? Buat tak tahu pula. Ya ke?
menjadi pahlawan membela negeri dan kampung halaman sampai waktunya anakku berjuang satu anakku menjadi penghulu adat payung negeri orang tinggi berdaulat dipandang orang dari jauh dan dekat pandai mencari kata-kata melupakan jika menjadi orang cerdik pandai buat pikirannya sentiasa terpakai jika nak elok faham jika nak tinggi naikkan larudi jika nak jadi orang alim ulama orang beriman serta hakikat kata yakin ibadah setiap masa berkat lindungan Tuhan yang Maha Cantik anaknya. Datuk, ada 2-3 saudara nak berjumpa dengan Datuk. Biarkan mereka datang. Silakan. Apa hajat tuan-tuan? Hamba Datuk datang nak mengadukan dari hal lalu-lalu yang merampas dan membunuh orang hamba Datuk. Datuk, perkara ini tak boleh kita biarkan. Kita mesti hapuskan mereka. Seolah-olahnya mereka membacurkan kita. Benar cakapan Tuan Aman itu, Datuk. Maafkan hamba, Datuk. Menurut pandangan hamba, susah hendak menghapuskan lalu-lalu itu, Datuk. Sebab ketuanya megat alam merewah. Sangat baik dengan curi jari. Apa makna perkataan ini? Sebenarnya begini, Datuk.
Megat alam mewah yang menggalakkan dengan itu bermaharaja Lela. Apa benar perkataan kamu? Masakan hamba berdusta? Kalau Datuk-Datuk tidak percaya, marilah hamba tunjukkan kepada itu. Datuk, termasuk juga di dalam fikiran hamba. Untuk mengasahkannya, mulai kita pergi melihatnya sendiri, Datuk. Tahu semua di sini. Tegar! Hei, kau sebelah sana! Bawa itu sebelah sini. Atau, tekan, atau. Itu bawa sini. Hei, tekan. Datuk, ini bagian Datuk. Ayo. Tekan. Mengapa awal benar atau mengadap? Adakah perkara yang mustahil? Ampun tuanku, sembah Patik harap diampun. Patik membawa berita buruk tuanku. Apakah beritanya benar? Kerana lanun-lanun telah bermaharaja Lela dan mengganas membunuh kepada sekalian ahli-ahli perniagaan yang hendak berniaga ke dalam negeri ini, tuan. Ampun Patik tuanku, ini perkara kecil. Datuk benar saja yang mau besar-besarkan. Apakah benar begitu benar? Ampun tuanku, tidak. Patik sendiri telah menyaksikan bagaimana keganasan lanun-lanun itu, tuanku. Bagaimana pula Datuk mengaksi kejadian itu? Tidakkah Datuk dipura-pura? Ya, tu. Dari mana Datuk dapat perkabaran ini? Sedangkan Tun Bijak Ali mengatakan negeri kita dalam aman dan damai. Ampun tuanku, Patik bersembunyi di dalam belukar bersama-sama Temenggung dan Tun Aman, tuan. Benar, tuanku. Ampun tuanku, ini kita tidak boleh tinggal diam. Biar Patik sendiri menghapuskan. Ya, Tun Bijak Ali lah harapan kita. Ampun tuanku, pada bicara Patik, Laksmana yang mesti dititahkan menjalankan kewajipan ini, tuanku. Kerana dia telah mempunyai pengalaman yang luas di laut. Seperti Datuk Tun Bijak, pandai menjaga keamanan negeri. Benar. Tentara dalam, perintahkanlah semua menghadap itu. Ujung kita, tuanku. Ada apa hal, Datuk? Maka, ini ada perkabaran baik buat kita. Kabaran apa, Datuk? Sultan telah memintakan Laksmana Megat Sri Rama untuk melawan Tuan Hamba. Hamba? Ingat, inilah peluang untuk kita menghapuskan riwayat Laksmana. Datuk jangan khawatir. Hamba akan tamatkan riwayat hidupnya di dalam alam ini, Datuk. Megat, tak mudah juga kita nak mengalahkan Laksmana. Kalau tidak dengan tipu muslihat. Tipu muslihat semacam mana, Datuk? Begini, Megat. Hamba akan hantarkan 2 hulu barang yang gagah untuk mengikut Laksmana. Bagus cadangan Datuk itu. Mudah-mudahan berjaya cita-cita kita. Biarlah hamba beredar dulu. Sila, Datuk. Jangan bekerja kuat, Dinda. Kan kita sudah berbadan dua. Tak apalah, Kanda. Kenapa tak ada uang buatnya? Bukannya banyak benar, kayaknya. Tidak bangunlah. Pergi Dinda berehat, ya. Baiklah, Kanda. Biarkan dia mengerjakannya, ya. Assalamualaikum, Datuk Laksmana. Waalaikumsalam, Datuk. Apa hajat Datuk Bentara dalam datang? Kita berkenakan Datuk menghadap. Baiklah, jika ke rumah Datuk, terima kasih untuk lain kali sajalah. Kerana banyak lagi yang saya nak kerjakan. Baiklah. Datuk Bentara, panggil Laksmana menghadap. Datuk
Datuk Laksmana, dititah menghadap. Ampun Tuanku Batik menghadap. Datuk Bendahara dan pegawai-pegawai sekaliannya. Tujuan beta memanggil Datuk Laksmana hari ini ialah untuk memerintahkan supaya Datuk Laksmana menghapuskan lanung-lanung yang mengancam keamanan negeri. Bagaimana pikiran Datuk Laksmana? Kita dijunjung Tuanku, demi untuk keselamatan negeri, Batik bersedia untuk menghapuskan lanung-lanung itu semua. Bagus Laksmana, bagus. Sekarang Datuk boleh memilih lubang yang cerdas-cerdas untuk mengirim Datuk. Menjunjung titah Tuanku, tetapi Batik memohon dengan sepenuh harapan. Kiranya dapat Tuanku membenarkan Batik menghantar pacar istri Batik ke Kuala Kediri. Apakah istri Laksmana itu sakit? Tidak Tuanku, tapi pacar itu sedang berbadan dua Tuanku. Oh, istri Datuk hamil. Mengapa pula nak dihantar ke Kuala sendiri? Pemergian Batik mungkin lama Tuanku. Lagipun pacar istri Batik itu tidak ada saudara mara di sini. Sebab itulah Batik bermohon supaya dapat pacar istri Batik itu dihantar ke sana Tuanku. Pada fikiran beda, bukankah lebih baik istri Laksmana itu ditinggalkan di sini saja? Tiada perkara yang Laksmana tidak bimbangkan. Apakah Laksmana tidak percaya kepada beta dan pegawai-pegawai sekaliannya? Percaya Tuan. Bagus. Kalau begitu, silakan Datuk Laksmana bersiap. Datuk Bendahara, bersurai kita. Dinda? 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 Kanda, nampaknya Kanda bersusah hati. Kenapa Kanda? Kanda, apa yang Kanda rangsingkan? Tak ada apa-apa. Dinda, Kanda telah diperintah Sultan untuk menghapuskan lanung-lanung Dinda. Bilakah Kanda akan pergi? Hari ini? Hari ini. Tidakkah dapat Kanda bertempo sehingga perahu Dinda yang telah syarat ini berlabuh dulu Kanda? Dinda, Kanda pergi tidak lama. Benar Kanda, tetapi sepeninggalan Kanda, kepada siapakah Adinda harus meminta pertolongan nanti Kanda? Janganlah Dinda bimbang, sebab Sultan telah berjanji dengan Kanda untuk menjaga keselamatan Dinda. Hai Kanda, terutama Kanda menyerahkan keselamatan Dinda di tangan Sultan. Sabarlah Dinda, kerana keselamatan negeri lebih utama. Jadi terpaksa Kanda menjalankan perintah Sultan. Dinda mengerti Kanda, tetapi tidakkah Kanda belas melihat Dinda seorang diri? Kanda, 2-3 hari ini perasaan Dinda berlainan benar Kanda, seperti ada sesuatu hal yang akan berlaku. Kekanda pun berduka cita meninggalkan kita. Tetapi apa boleh buat? Sudah kewajiban Kekanda. Izinkanlah Kanda pergi. Kanda,
tinggal di sini ya Cynthia itu Kanda. Janganlah Dinda mengeluarkan air mata. Tak sampai hati Kanda melihatnya. Seperti mutiara yang putus dari uraian, merayu rawan rasa hati Kanda. Doakanlah supaya Kanda selamat pergi dan selamat kembali. Kanda, dengarlah pesanan Dinda. Pergi puan pergi Cendana, Intan Baiduri dua sekali. Pergi tuan pergilah nyawa, jagalah diri baik-baik. Dinda, kalau ada sumur di ladang, boleh Kanda menumpang mati. Kalau ada umur Kanda panjang, kelak kita berjumpa lagi. Baiklah Kanda, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Dinda. Wang, Awang. Baik Dewan. Awang, Datuk Rak Belayar, tolonglah sediakan persiapannya. Awang, aku nak pergi. Aku minta kau jagalah Cik Wan kau sebagaimana kau menjaga nyawamu sendiri. InsyaAllah tu. Selamat tinggal Anda. Hamba ucapkan selamat jalanlah ke mana dan kau balik kemenangan. Mudah-mudahan Datuk. Selain dari itu, hamba berharap Datuk tengok-tengokkanlah isteri hamba Wan Anun. Selamat tinggal Datuk Menggung. Selamat jalan. Allah mengharapkan kepada Allah. Terima kasih. Selamat tinggal kemuliaan. Selamat berjaya. Datuk Bendara Dalam. Selamat berjaya. Selamat tinggal aman. Pandai-pandailah jaga diri aman. Selamat jalan. Selamat jalan anak. Datuk, tolonglah tengok-tengokkan isteri hamba Wan Anun. InsyaAllah. Jalannya. Jaga diri. Sudahlah, mari kita pulang, Wan.
Coba kau tengok itu, Wang. Kalau tak salah, Basra Datuk Lasmana datang. Bukan, Cik Wan. Basra Datuk bukan begini. Sudahlah, Cik Wan. Mari kita pulang. Apa tu ni? Bodoh. Bagaimana sih bagaimana ini? Mengapa Datuk berani lagi ke rumah hamba? Apa hajatnya? Hajat hamba memang besar. Cik Wan pahamlah sendiri. Jangan memukul itu. Kalau tak pandai memegang nanti, luka sayang. Sayang, rupa begitu cantik. Kalau dilukakan di keris, bagaimana keris? Keluar. Jangan Datuk pikir perempuan hanya pandai memegang pisau di dapur. Untuk menjaga nama baik dan marwah, hamba akan bergunakan keris ini. Keluar! Keluar! Kalau tidak, nah Datuk nanti. Keluar! Tuk, cari apa tu? Dapat tu? Hah? Dapat? Ini dapat. Tuh, dapat tu? Dapat tu? Wah, apa? Lewat. Lewat. Wang, Ya? aku ingin kali nak makan nangka, Wang. Ini belum usir, Cik Wan? Carikan di mana-mana, Wang. Baiklah, Cik Wan. Nanti saya carikan. Sekarang, Wang. Baik, Cik Wan. Tali tak betul ketemu aku betul.
Satu berdua. Salah lagi. Baca gimana sih? Pakcik nak cari nangka lah. Tadi kelang dulu. Kali mana turun tembangnya? Bilang pakcik macam bangau dah. Benar sih. Tadi yang foto yang bangnya jangan tak tahu itu pun tak tahu. Semua dah tahu? Tidak. Dia ni tolol, mana dia tahu? Pakcik dengar dia jauh, sumbang macam ke? Makan nasi, setiap hari makan nasi balik. Padan lah, dia tu bukan makan nasi, makan sabut. Lagu Obama pakcik punya lah, pakcik tahu. Tadi, Ha, Pakcik ingat ada dua orang ni. boleh? Bagaimana? Boleh. Siapa ketua? Saya. Angku ketua, betul? Kau ni ketua-ketua kan? Ha, boleh. Ingat Ingat tau? Macam ketua. Denang. Pergi cepat. Ikan, kenapa tak timbul? Bagaimana aku nak timbul? Remput panjang sangat. Panjang sangat. Panjang. Dia mau tanaman baru dah. Mana mau namakan rumput? Sakit. Nasi tak masa mantap. Nasi punah. Aku untuk mantap. Macam mana aku tak mantap? Kayu basah. Kayu kenapa kau basah? Hujan, kenapa boleh berkayu? Berkayu. Panggil aku. Kenapa kau panggil hujan? Mana tak panggil hujan? Bulan lagi aku. Aku pintu gunung. Ada maaf. Merah begini. Pakcik dah lambat lah. Tinggal anak Minang, balik lah balik. Balik dulu. Amboi, cantiknya ketuman bunga yang sedang kembang ni. Tapi berduri Datuk. Duri apa kepada duri? Tak dapat disunting dengan tangan. Cuba dipotong dengan pisau. Walaupun pisau yang tajam, tetapi belum tentu dapat memotong bunga yang lembut, Datuk. Bunga yang abang maksudkan ini tak payah dipotong dengan pisau dan mudah disunting. Kalau bunga dalam hutan,
Memang mudah disunting, Datuk. Tapi kalau bunga dalam jembangan, maulah minta izin dulu, Datuk. Minta izin? Itu sudah tentu. Adinda, Kakanda meluat melihat Tun Bijak Ali yang bermuka-muka itu. Jangan begitu, Kanda. Adinda minta untuk sementara Kanda jangan bencikan dia. Tidak, Kakanda tak suka melihat muka dia seperti penggalan tak sudah. Kanda, ada masanya kebaikan itu boleh menewaskan kejahatan. Apa makna perkataan Adinda? Maksud Dinda, tinggi sama disusupi, rendah sama dilangkahi. Namun arang 1000 tahun dipasuh tak akan putih. Begitulah dendam Dinda kepada Tun Bijak Ali. Lupakah Kanda kematian saudara kita Tun Karim? Ya, takkan boleh lupa. Jadi sekarang, apa yang Kakanda mesti buat? Adinda minta supaya Kanda melayur hati Tun Bijak Ali seperti melayur sirih. Sebab mati semut kerana gula, mati kerana lelaki kerana perempuan. Jadi, kemauan Adinda supaya Kakanda menurut segala kemauan Tun Bijak Ali, begitukah? Ya, Kanda. Hanya berpura-pura. Kerana apabila dia telah termasuk ke dalam belukar unak ranjau kita, di sana nanti kita akan habiskan cerita hidup. Ya. Jadi, Adinda minta supaya Kanda pujuk dan bawa dia ke dalam rumah kita. Ingat, Kanda, ini rahasia. Begitu? Ya, Kanda. Pokok nanti ini berbuah pada bukan musimnya dan besar pula buahnya. Ampun tuanku, pokok nangka inilah tuanku tanam dahulu. Ya kan? Baru beta ingat. Ampun tuanku, inilah buah yang sulung tuanku. Molek benar. Kalau begitu, bila sudah masak nanti, perintahkan Tungguru Bendahari supaya membagai sana. Kita perintah terjun. Bagaimana, Wang? Kau tak dapat? Tuan hamba mencarinya, tapi tak dapat Tuan. Baik, pergilah kau makan. Baiklah Tuan. Oh, Tok Pemulu, nak ke mana? Ke istana, Cik Wan. Apa tu? Nangka. Nangka? Iya. Hamba dicipta menyembahkan nangka kepada kebawah duri. Hai, Datuk. Datuklah yang dapat menolong hamba. Pertolongan apa yang Cik Wan ajarkan? Hamba ni ingin sangat nak makan nangka, Tok. Puan sudah hamba menyuruh awak mencarinya, tetapi malam tak dapat, Tok. Oh, tak boleh, Cik Wan. Nangka ini nangka tuanku. Tok, hamba bukan nakkan banyak. 11 pun jadilah, Tok. Maafkan hamba, Cik Wan. Hamba takut. Tolonglah, Tok. Kempunan hamba. Hamba takut dimurkai Sultan, Cik Wan. Nangka itu bukan hamba yang nak makan. Mungkin anak yang hamba kandungi ini, Tok. Cik Wan ini idam ke maknya.
Datuk. Kesihanilah hamba, Datuk. Kalau Datuk tidak kesihani hamba pun, kesihanilah anak yang hamba kandungi ini, Datuk. Tolonglah, Datuk. Ambil naga ini, Cik Wani. Hamba harap dirahasiakan. Jangan sampai siapa tahu. Biar pencari perut, jangan pencari mulut. Baik, Dok. Hamba akan rahasiakan. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Cik Wani. Biar hamba pergi dahulu. Jangan sampai terlambat. Baik, Dok. Ampun tuanku, penghulu bendahari hendak menghadap ke bawah bumi dengan bawa persembahan buah nangka tuanku. Bagus. Benarkan dia ke dalam. Mohon patuh tuanku. Mari kita bersama menikmati buah nangka tanaman bete. Silakan, tuanku. Nangka ini, siapa yang menanam? Belum pakai yang berakhir. Tunggu dulu. Amboi, harum kenyang baunya. Benar-benar, tuanku. Barangkali isi dalamnya sentuh, manis. Sudah tentu, kamu nangka ini yang ke Sulung. Ada yang bau sebilah pisau. Mohon patuh. Kenapa bergetar pula nangka ini? Nampaknya bekas ditebuk orang dulu. Apa maknanya ini?
berdiri tegak tidak menjawab pertanyaan beta? Jawab pertanyaan beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Semua hati harap ampun. Sebenarnya naga seulas itu diminta oleh Wan Anu kerana pacar itu mengidam. Ampun tuanku. Siapa dia kawan Anu? Istri Laksamana tuanku. Tuanku. Ampun tuanku. Nampaknya Wan Anu telah merasa megah dirinya tuanku. Ampun tuanku, janganlah tuanku murka. Ini kerana seorang yang... Keluar kamu semua dari sini! Keluar! Beta yang menanam nangka ini. Adakah boleh orang lain merasai manisnya terlebih dulu? Jika seorang hamba berani memberi sisanya kepada beta, bermakna derhaka hamba itu kepada beta. Pertanda, penjarakan pembunuh yang tidak amanah ini. Mereka berkentakkan bendara. Panggil dia sekarang juga. Begitu kita memohon pasti, Tuan. Ampun tuanku, pati menghadap. Datuk Bendahara, kita sebagai Sultan, adakah patut barang makanan yang telah menjadi sisa disembahkan kepada beta? Ampun tuanku, tapi kurang paham maksud ke bawah duli ini. Kurang paham. Istri Laksamana telah melancang mengambil saulah nangka daripada penguru bendari yang nak disembahkan kepada Sultan dengan tidak meminta izin dari tuanku. Dia telah memberi air kepada beta. Ampun tuanku, barangkali kejadian ini dengan tidak sengaja tuanku. Kiranya ke bawah duli izinkan Pati, biarlah Pati pergi menyiasatnya dahulu tuanku. Perkara ini tak payah disiasat. Ampun tuanku, orang yang bersalah mesti dihukum. Benar Tuan Bijak, orang yang bersalah mesti dihukum. Ampun tuanku, ampunilah Wan Anu. Bukankah tuanku telah berjanji kepada suaminya untuk menjaga keselamatan diri Wan Anu? Ampun tuanku, jika hawan dipegang talinya, jika manusia dipegang janji tuanku. Itu memang benar perkataan Datuk Bendahara. Tetapi, adakah sisa seorang hamba dipersembahkan kepada Sultan? Perbuatan itu tak ubah seperti seorang hamba menindak ke muka raja. Ini keadaan lain Datuk. Benar Tuan Bijak. Datuk Bendahara, daripada debu beta jadikan busur. Asalnya desa, beta bina sehingga menjadi pesara. Begitulah kedudukan Megat Seri Rama. Beta lantik sehingga di kemuncak kemuliaan. Tetapi, inikah balasan dari istri orang yang beta kasihi? Memberi air kepada beta dan keturunan raja. Wan Anu mesti dihukum Datuk Bendahara. Tuanku.
Ampun tuanku, Macam Wanom datang menghadap. Ampun tuanku. Kamu yang bernama Wanom? Pasti tuanku. Benar kamu mengambil seolah senang dari semua bendari? Benar tuanku. Mengapa begitu berani mengambilnya? Ampun tuanku. Sebenarnya Pati mengidam tuanku. Nur Pati Sombong, bagaimana kamu memberi cinta kepada Sultan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Bukan Pati yang menghendakkan nafsu itu tuanku, tetapi harus anak yang Pati kandung ini yang menyebabkan Pati ingin memakan nafsu itu. Berani kamu memperbodohkan beta ya? Ampun tuanku, ini semua kalau Nur Pati belah perutnya saya dapat dibuktikan. Ampun dapat. Jangan lebih tuduh dari bubur Tuan Bijang. Diam kamu berdebat. Jangan campur dalam perkara ini. Nur Pati hapuskan riwayat kedepan. Mengapa begitu biadab? Bukankah kita berhadapan dengan Sultan? Duduk dan jawabkan tunangan. Kenyah kamu dari sini. Bertanya. Oh, ke dalam perempuan berdebah ini dan belah perutnya. Kesiannya lawan angin. Kasih turunkan ke bawah dulu. Jalankan perintah beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ampunkan kabir kesalahan Tuan Amin. Kerana dia berbadan tuan. Memandai kamu. Tuan Bijang, apa lagi? Ampun tuanku. Apa lagi mendarat? Dengan air mata Pati sembahkan tuanku. Pasaran alam umpama kain putih tuanku. Semerang warna dapat tuanku warnakan. Tuanku bertitah melangkah lalu, tetapi Pati pohonkan. Ampunilah Wan Along tuanku, tuanku. Kezaliman bukan buat manusia, tetapi keadilan dicipta untuk manusia, tuanku. Tuanku, Pati takut di atas perbuatan tuanku yang kejam akan menjadi satu sebutan di sepanjang zaman, tuanku. Rasa Pati tak boleh, tuanku. Bendahara mempunyai rasa, tetapi beta berhak dan berkuasa. Hentinya, belah perutnya. Tuanku, Bertanya, belah perutnya. Ampunilah Pati tuanku. Kecarilah anak yang Pati kandung ini tuanku jadi. Ada nangkanya tuanku. Dengan perintah beta, apa yang telah berlaku mesti dirahsiakan. Barang siapa yang melanggar perintah ini akan dihukum bunuh. tuanku. Tuanku umpama
langitlah yang hina. Ampun Tuan. Siapa? Kenapa tu meja? Apa? Laksana akan kembali? Tuan Meja, pergi sambut Datuk Laksmana dengan secara besar-besaran. Tetapi ingat, mesti pandai untuk berkesijak, jangan sampai berkesan. Datuk mentera dalam dan mentera luar, ikut bersama. Oh, tapi itu. Silakan Laksmana. Kabar apakah yang dibawa? Ampun tuanku, dengan berkat daulat tuanku, kabar baik yang Patih bawa. Sangat gembira mereka mendengarnya. Tetapi bagaimana dengan lanun-lanun itu? Lanun-lanun itu telah dapat Patih tewaskan dan segala harta rampasan akan Patih sembahkan menjadi persembahan kepada tuanku. Terima kasih Laksmana. Datuk Laksmana telah membuat jasa kepada veteran negeri. Untuk membalas jasa baik Datuk, kita akan kurniakan setinggi-tinggi pengurniaan kepada Datuk. Tuanku, jasa baik Patih itu tidak mengharapkan balasan, semata-mata kerana taat tiap Patih kepada tuanku. Tidak Laksmana, tiap-tiap ada persembahan mesti ada kurnia. Beta serahkan seluruh kampung Kelantan di bawah kuasaan Datuk. Limpah kurnia tuanku terjunjung di atas batu cemara Patih. Baiklah, beta fikir tentu Laksmana lagi. Silakan berehat dulu. Patih bermohon diri tuanku. Wan? Wan? Wan dong? Wan? Wan dong? Wan? Wan? Wan dong? Oh, Wan dong? Wan? Wan dong?
mana Long? Wala Long. Kada pulang wala Long. Pakcik. Oh, Pakcik. Datuk! Bila balik tu? Baru saja, Makcik. Makcik tahu mana perginya Wan Hanum? Tak tahu. Pintunya tutup. Aduh, bang tak ada. Si Awang Makcik tak nampak? Tak nampak. Agaknya dia pergi pada Datuk Daun tak? Boleh jadi, Makcik. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Hari ribut ni menunjukkan alamat tak baik akan berlaku. Alamat tak baik? Apa yang akan berlaku? Bukan kalau Kesmana sudah balik. Kalaulah dia tahu. Jangan cakap kali itu. Dia bunuh racun nanti. Laksmana tak pulang. Akibat buruk akan berlaku. Kiranya Datuk Laksmana tahu istrinya terbunuh Sultan. Perkara yang sudah lepas janganlah diulang-ulang, Tuan. Nampaknya Datuk Bendahara takut benar dengan Sultan. Ya, memang hamba penakut. Tetapi Tuan hamba harus ingat, Sultan mempunyai kuasa dan aman. Bukankah Datuk Bendahara penasihat Sultan? Itu betul, aman. Sedangkan pangkat hamba pun dari Sultan. Jadi, segala nasihat hamba kepadanya berbatas, aman. Kalau begitu tak ada makna, Datuk. Sungguh diuja tetapi dipegang tali. Sedangkan rakyat dahagakan Sultan yang adil. Sebaliknya pula Sultan berkelakuan zalim. Jadi di manakah letaknya kasih sayang rakyat, Datuk? Sungguh bijak Tuan hamba berkata. Tetapi Tuan hamba masih mentah di dalam soal hidup. Kerana hamba mentah, maka Sultan pecat jawatan hamba. Tapi hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Aman, aman. Kukur apa kepada kukur, nyur juga yang binasa kelak. Kalau sudah mentimun, jangan cuba bercakar dengan durian. Hamba mengerti, Datuk. Mentimun dengan durian. Menggulik pun luka, kena gulik pun luka. Tetapi durian apa kepada durian, Datuk? Sama-sama asal tumbuhan. Ya, sama-sama asal buah-buahan. Tetapi durian mempunyai duri, Tun Aman. Setajam-tajam duri durian, Datuk, takkan dapat melawan duri landak. Kali ini anak jantan enggak menderhaka, Datuk. Hamba beri susu rupanya dipalas dengan tubuh. Maut jangan ditempa, ajal jangan dicari. Kita hidup mestilah bersabar. Bersabar. Bukan masa yang nak bersabar, Datuk. Harapkan pagar-pagar makan padi. Harapkan sokong rupanya sokong membawa rupa. Kemana pergi istri hamba? Kemana pergi anak hamba? Dan kemana pergi orang suruhan hamba si Awang, Datuk? Cakap, Datuk, cakap. Kemana pergi, Datuk? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Sebab itulah jawatan hamba dipecat oleh Sultan. Sekarang, alang-alang mandi biarlah basah. Alang-alang menyelup bekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Apakah arti perkataan Tuan hamba, Aman? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Hamba takut kerana salah. Sekarang biarlah hamba terangkan, Datuk Laksmana. Wan Hanum telah dibunuh Sultan kerana anak yang dikandungnya juga turut mengikut nasib ibu.
Menurut kabar angin si Awang telah dibunuh oleh Tuan Bijali, Datuk. Mengapa Datuk berlindung di balik dinding? Apakah Datuk telah terasa yang Datuk berselindung di sebalik kebenaran? Bumi yang lebar hamba tampar tak kena. Dengan air mata peluh dan darah hamba curahkan untuk berbakti pada Sultan dan tanah air. Tetapi ini balasannya. Di manakah letaknya keadilan sekarang, Datuk? Allah yang hamba tahu, periuk pahit yang tumbuh. Barangkali Datuk juga bersepakat dalam hal ini. Tidaklah, Asman. Hamba tidak bersepakat. Dengarlah kata hamba, jangan diikut rasa. Hamba takut kelak badan binasa. Kata-kata Datuk seperti orang yang telah berputus asa. Tetapi hamba tidak. Demi Allah hamba bersumpah, sekali ini anak ganteng mesti mendurhaka, Datuk. Lasmana, Lasmana, dengar nasihat orang tua. Telajak perahu boleh dibelok, Datuk. Telajak hamba berkata hamba mesti tunaikan. Selamat tinggal, Datuk. Silakan, Datuk. Jemput duduk, Datuk. Kanda tidak? Kanda? Saya? Tolong kembali sebentar. Baik. Datuk, hamba sangat berduka cita atas perkara ini yang telah berlaku pada diri Datuk. Tetapi Oh, Datuk. Bila Datuk sampai? baru sampai. Kanda, bawakanlah kuemu itu kemarin. Baik. Apa yang nak hamba katakan tadi, Datuk, sebenarnya punca kedariman ini semuanya berakal dari Tun Bijali. Tun Bijali. Hamba mesti padamkan riwayat hidupnya sebelum hamba bertindak tentang Sultan. Tetapi Datuk mesti ingat, sedangkan kita memukul kucing mesti memandang tuannya. Apatah lagi Tun Bijali, dia nama Sultan. Anak Mas Sultan. Baik. Sudah, Datuk. Sedihkanlah. Silakan, Datuk. Anak Mas Sultan. Baik, kalau begitu kita mesti cari jalan tipu muslihat. Sudah, Datuk. Hamba sudah bermufakat dengan Tun Tijang untuk membunuh Tun Bijali. Bagaimanakah caranya, Tun Aman? Begini, Datuk. Tun Bijali telah mabuk kepayang dengan Tun Tijang. Hamba memang sengaja menyuruh Tun Tijang melayaninya. Malam besok dia akan datang kemari. Jangan, Aman. Biar hamba yang menentangnya. Tak usah, Datuk. Biar hamba yang menentang ayam sabungan raja itu. Baik. Tetapi jaga-jaga aman. Tuan Bijai itu handal juga orangnya. Hamba takut tak dapat berkokok Tuan dibuatnya. Buah salak dalam piring, ambil galah di haluan perahu. Seekor jalak, seekor biring, Datuk Allah menang belum tahu. Baiklah, Aman. Hamba izinkan. Buatlah apa yang diniat.
Terima kasih, Datuk. Silakan. Kamu jinaknya burung disangkar. Oh, Datuk. Sudah tentu. Burung ini sudah terpikat. Sayang cikgu ngayam tikat. Tikat diayam semua jantan. Burungnya sudah disangkar, tidakkah pula jadi gangguan? Datuk. Burung dipikat dari ulu. Beri makan bunga kantan. Rasa sudah sesama tahu apa pula Datuk segan. Tuntija, Ya, tidakkah terlalu awal kedatangan hamba? tidak. Datuk datang sudah tetap pada waktunya. Bagaimana pula dengan tunangan? Datuk jangan khawatir. Semua hamba sudah aturkan. Sekarang tinggal kita berdua. Sila naik, Datuk. Cantiknya persiapan dalam rumah ini. Ada dengan orangnya. Ini tidak seberapa. Datuk belum tengok perhiasan-perhiasan yang lain. Apa boleh hamba? Boleh. Persilakan, Datuk. Janganlah malu-malu. Buatlah macam rumah sendiri. Nampaknya persiapanmu tidak menerima tetamu. Tunggu ya. Siapa agaknya datang berdua itu? Siapa lagi kalau tidak Hamba 12 tahun batang hendak menuju ke Kuala Sendiri. 12 sudah gunung kulangkah barulah sampai maksud di hati. kalau rubuh kota Melaka, papan di Jawa hamba dinta. Kalau sungguh Datuk berkata, nyawa dan badan hamba. Sungguh bijak dan bijak. Tapi bagus. Buah kunyit masak di perang, masak sebiji di bawah tudung. Jangan Datuk ikut resi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Inilah prajurit seorang Datuk yang dia mengagungkan oleh Sultan. Malah ini juga Sunbijak Ali akan tinggal namanya. Apa? Kau seorang perempuan nak nentang aku? Perempuan bukan sebarang perempuan. Ini perempuan Melayu sejati. Jangan lupa, ini pun bijari. Kalau dah maju, pantang mundur.
sudah katakan, ini kartun bidadari. Sudah mati, Dinda. Sudah, dia telah pulang ke asal. Kanda, Dinda nak ke rumah Datuk Laksmana. Mari Dinda hantarkan Kanda ke rumah Tuan Manis. Bagaimana pula tentang mayat ini? Nanti Dinda kebumikan. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Bendahara ada? Ada, Datuk. Silakan ke dalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa kabar Datuk? Kabar baik. Sudah lama kita tidak bersua. Kemana tuan-tuan menghilangkan diri? Begini Datuk, karat di hati telah dapat hamba kikis. Asal tanah pulang ke tanah. Ayam sabungan raja telah dapat hamba hapuskan riwayat hidupnya Datuk. Apa yang Tuan Aman memperkatakan ini? Hamba berdua baru saja selesai mengkebumikan mayat Tumbija Ali. Lepas satu pembunuhan lagi. Apa tuan-tuan suka anda menjadi pembunuh? Pembunuhan untuk menegakkan keadilan Datuk Bendahara. Sekarang hanya tinggal satu lagi di dalam perhitungan hamba. Janganlah semangat. Pantang Melayu menderhaka kepada raja. Jika orang berhutang emas dibayar dengan apa Datuk? Tentu dibayar dengan emas, Tuan Aman. Jika berhutang nyawa Datuk? Yang maha adil ada. Datuk, manusia yang lemah dan yang pengecut itulah selalu menyerahkan nasibnya kepada yang maha adil. Tapi hamba tidak akan. Apa yang hamba katakan hamba hutang. Jika berhutang darah sukatanya. Berhutang nyawalah balasannya Datuk Bendahara. Dengarlah nasihat kami. Tuan-tuan berdua hamba pandang seperti anak kandung hamba sendiri. Tetapi jika tuan-tuan hendak juga menderhaka kepada raja, bunuhlah hamba. Jangan Datuk mengharapkan embun di panas yang terik. Hamba bermohon diri. Sungguh ganjil rahsia dunia ini. Mengapa tiap-tiap kemuliaan itu mesti ada racun? Silakan santap, tuanku. Dan pada pagi tadi, tuanku belum santap sesuatu apa pun. Ini barangkali tentu tuanku suka. Ampun tuanku. Bagaimana perkhabaran tentang diri Tumbija Ali? Ampun tuanku. Puas Patih bertanya dari hal Tumbija Ali.
Tapi masih juga belum diketahui di mana Aden. Sudahkah Bentara bertanya kepada istri-istri dan budak bersuluhnya? Patih telah bertanya kepada keempat orang istrinya, Tuanku. Pacar-pacar itu kesemuanya menjawab tidak tahu. Nampaknya mereka sedang berkecita, Tuanku. Sudahkah ditanya Datuk Bendahara? Sudah, Tuanku. Apa katanya? Tapi Datuk Bendahara menjawab dengan kasar, Tuanku. Kasar? Benar, Tuanku. Tuanku, Patih percaya perbuatan ini datangnya dari Tun Aman dan anak buah Datuk Bendahara, Tuanku. Tun Aman? Dan Patih fikir mungkin Datuk Bendahara tidak mengetahui hal ini. Besok selepas sembahyang jemaat, perintahkan Bendahara menghadap. Dan panggil Tun Aman sekarang juga. Mohon Patih, Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Maha Mulia Sultan kita manggil sekarang juga. Datuk Bentara. Apa pula yang dikehendaki oleh Sultan? Dan ikatkan kita mendekat. Apa Datuk tak nampakkah hamba bekerja? Tinggalkan dulu kerjaan hamba itu. Wahai Datuk, kerja sendiri dijunjung, kerja raja dikelek. Itulah dasar hamba, Datuk. Siap. Tapi kalau kita Datuk, jangan hanya pandai menikam angin. Iya. Datuk, bangun. Tikam, Datuk. Tidak. Tikam, Datuk. Tikam, bangun, Datuk. Tikam lagi, Datuk. Iya. Tikam, Datuk. Jangan hanya menikam angin. Iya. Iya. Bangun, Datuk. Apa, Datuk? Datuk, bangun. Bangun, Datuk. Tikam, Datuk. Datuk! 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 Datuk Aman sudah bercinta dengan Datuk Bentara Dua. Di mana? Itu sana. Tuh. Di sana. Di sana. Kamu Datuk kapan? Di sini Datuk. Di kamar Bapak. Sini. Sudah. Di kamar Datuk. Lekat. Lekat. Berdiri. Hei! Apa yang sudah terjadi ini? Hei? Datuk Bentara belajar menikam angin dengan anak muridnya, Datuk. Datuk Bentara pun macam budak-budak juga. Bertikam dengan budak-budak sama juga bertikam dengan betul-betul, Datuk. Sebagai Datuk pulang sekarang. Janganlah Tuan kebutuhan kita amat. Asyik sendiri menghiburkan. Ngapa begini lambat? Mana dia Tun Aman? Ampun, Tuanku. Nyaris Patih berkeruh hari ini, Tuanku. Apa yang telah terjadi? Tun Aman dipanggil Engkar. Patih ketika menkeri sebenarnya, Tuanku. Tidakkah Bentara dipengapakan? Nasib baik Laksmana datang, Tuanku. Kalau tidak, Terhasil Tun Aman. Perintahkan pertanda. Besok selepas sembahyang Jumat, habiskan dia oleh Tun Aman. kita menunjuk, Tuanku. Nampaknya kita bergeruh hari ini, Tun Aman. Hujan panas belum menunjukkan alamat ada orang lagi berbunuh. Datuk, karut semua. Sebelum ajal berpantang mati, Datuk. Bagus Tun Aman. Tuan hambalah pendekar Melayu sejati. Nampaknya hujan sudah mulai reda.
Datuk, lihat. Sultan sedang berangkat. Ketikanya telah tiba, Tun Aman. Mari. Selamat tinggal teman seperjuanganku. Kita belum berpisah, Datuk. Menurut gerak dan langkah Laksmana, harus kali ini hamba akan ke Cundang. Tidak, Datuk. Kita umpama diri sesama, pecah sebiji rusak sunyi. Jika Datuk ke Cundang, biarlah hamba bersama Dewas. Biarlah hamba yang menentangnya, Datuk. Tidak aman. Hamba yang mesti menjelaskan utang Sultan terhadap istri hamba. Hamba akan basahkan halaman masjid ini dengan darah Sultan. Datuk. Hai, Laksmana. Basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga pasti menuai. Cik, Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Cik, Sultan adil, Sultanku semua. Sultan zalim, Sultanku gerak. Sumpah, anak mentang jika menjejak kota tinggi, kena muntah darah. Binasakan benda itu. Pemangkatan Sultan di atas Julam sungguh menjadikan kita